Okay guys, hari ini kita akan belajar mengenai lakaran gaya visual, di mana kamu seperti saya mention dalam kelas, untuk merealistikkan lagi kamu punya produk atau lakaran, okay, supaya nampak lebih menarik dan cantik. Okay, ada 3 step yang kamu boleh buat. Pertama adalah rendering. Okay, as mentioned dalam kelas saya cakap rendering adalah kita tukarkan shape dia from straight kepada lekuk. Okay, ini adalah rendering. The second one adalah kesan. Okay, kesan bayang. Kita akan buat bayang-bayang kepada kita punya lakaran lah. Okay, and third one adalah kesan cahaya. Okay, kesan cahaya. Okay, ini 3 step yang kita boleh buat supaya kita punya lakaran nampak lebih realistik. Okay, saya tunjukkan kamu rendering dulu. Macam mana kita nak buat rendering? Okay, first kamu buat apa-apa saja bentuk yang kamu nak. Macam saya nak buat bentuk trapezium. Pastikan kamu punya lakaran dalam bentuk isometrik. Okay, dalam bentuk isometrik. Okay, now trapezium adalah seperti ini. Kamu bagikan dan like this. Okay, ini contoh je saya buat trapezium. Okay, now saya padam dulu supaya kamu nampak bentuk dia. Okay, sekarang dah jadi trapezium. Okay, kita buat dia menjadi 2D. 3D. Okay, this and this also. Slightly like this. Okay, so this is my trapezium. Okay, sekarang ni macam mana rendering? Rendering seperti saya dah mention, dia tukar shape daripada straight kepada lekuk. Okay, tak kisahlah lekuk macam. So saya nak tukarkan shape dia macam ni. Saya buat lekuk di sini and also at the back. Jadi my lukisan akan jadi like this. Saya padam dulu. My lukisan akan jadi like this. This is my lakaran. Okay, it become like this. Okay guys, so ini adalah contoh rendering. You guys boleh try in any shape you nak. Okay, sama ada octagon ke, okay, hexagon ke, it's up to you lah. So contoh macam ni I buat. Saya nak jadikan rendering, maybe dia will become like this and like this. Okay, so my shape tak jadi macam asal lah, dia dah tukar sebab saya dah buat rendering. Okay, like that. Okay, something like this. This is rendering 2. Ini juga adalah rendering. Okay, ini pun rendering. Itu yang first kamu boleh buat. Okay, rendering. Okay, now dalam kelas ada yang tak berapa yang faham. You guys maybe tak nampak, tak berapa nak nampak. So I remake balik video ni supaya lebih jelas lah. So this video tak guna data. Okay, kedua kita akan buat, okay, the next step kita akan buat kesan cahaya dan kesan bayang. Okay, kesan cahaya dan kesan bayang. Saya akan tunjukkan you guys shape kotak dulu. Okay, saya akan tunjukkan shape kotak. Nanti you guys boleh buat apa-apa shape you nak. Okay, macam biasa, as usual, kita akan buat garisan mendatar. Kita nak buat shape garisan menegak dan isometrik punya garisan sudut 30 degrees dan juga 30 degrees. Okay, okay, you guys boleh dapat. Now kita buat shape kotak. This one mesti selari dengan this one. Okay, selari.
Okay. Then this one also selari dengan this one. Okay. And kita buat the right side pula. Like this. Selari. Okay. Baru kita buat yang berada di atas, above. Kita nak buat di sini, mesti selari dengan sini. Okay. Dan sini, mesti selari dengan depan. Okay. See? I dah dapat I punya kotak. Okay. Lepas tu, saya padam dulu garisan berdata. Okay. The next step adalah, you dah ada you punya objek, tak kisahlah, okay. You nak buat apa-apa objek pun, tak kisah. Okay. The next step adalah, kita mesti buat garis bumi, okay. Garis bumi. Tetapi, garis bumi kamu mestilah berada di tengah-tengah objek, okay. This is my object. Saya bahagikan ketinggian dia di tengah-tengah, okay. So, ini akan jadi my garis bumi. Edit. Okay. Guys, nampak tak? Okay. So, this is my garis bumi. Okay. Berada di tengah-tengah. Okay. You guys, ni saya punya height. Tengah-tengah. Kita tak boleh buat di bawah ni, okay. Jangan buat di bawah. Like this. Ini bukan you punya garis bumi. Sebab you kena imagine. You kena imagine yang you letak kotak you ni atas you punya meja. Okay. Okay, you kena imagine yang you letak you punya objek ni di atas meja. So, this one is become your meja. Okay. So, you dah ada garis bumi di tengah-tengah. Now, you kena buat satu garisan untuk cahaya. Okay. First, you predict sajalah, assume dah you punya jarak you nak berapa, tak kisahlah. Okay. I ambil 5cm lah. I ambil 5cm. Okay. So, I buat satu point di sini. Okay. Now, for this point, kita buat tinggi dia pula. Tinggi cahaya you. So, I ambil about 5cm juga. I ambil di sini. Okay. So, this become my cahaya. Okay. Now, this is, ini adalah saya punya sumber cahaya. Okay. Sumber cahaya. And di bawah ini adalah sumber pantulan. Okay. Sumber pantulan. Okay. Ia dah ada cahaya dan pantulan. Okay. Kamu ambil dia punya di sini. Okay. Dia punya garisan. Mesti kena pada point. Okay. Mesti kena pada point. Okay. First point adalah di sini. Second point di sini. Dan third point adalah di sini. Okay. Hanya yang nampak sahaja. Okay. Hanya yang nampak sahaja. Okay. Hanya nampak sahaja. Okay. You ambil, letak sini. Okay. You tarik. You tarik saja sampai bawah. Okay. Second one juga sumber. You di bucu ni. You tarik. Okay. You tarik saja. Okay. And last. Okay. So, I tarik sampai belakang. I tarik sampai bawah. Ingat dia mesti daripada sumber cahaya mesti mengenai bucu, bucu 1, bucu 2 dan bucu 3 yang nampak sahaja. Okay. Bucu di belakang ini kita tidak kira sebab dia tak nampak. Okay. Dia takkan ada bayang kan dekat sini. Dia takkan ada bayang. So, ambil yang 3 ini saja. Okay. So, I tarik from this. 1, 2, 3. Okay. The next one adalah pantulan pula. Okay. You dah ambil dari sini. You ambil dari pantulan pula. Ini yang akan reflect you punya
cahaya di atas meja lah. Okay. So, sama juga untuk yang di bawah, you ambil yang nampak saja. So, this one 1, 2 and 3. Okay. 1, 2 and 3. So, daripada sini, you tarik kepada bucu 1. Okay. Bucu 1 tarik sampai belakang. Okay. Sampai kena this one. Okay. Sampai kena. Dan yang kedua, you tarik bucu yang 2 sampai kena dia punya intersect. Okay. This one. This is my intersect. Kita assume lah dia kena. Okay, this one. This one dekat sini. Okay. Dan yang ketiga, also, you ambil yang ketiga di bawah. Okay, sama. So, akan jadi di sini. Intersect dia. Make sure dia punya intersect tu berpasangan. Bucu 1 dan bucu 1, bucu 2 dan bucu 2, bucu 3 dan bucu 3. Okay. Yang atas ambil dari sumber cahaya, yang bawah ambil dari sumber pantulan. Yang atas you ambil dari sumber cahaya, yang bawah you ambil dari sumber pantulan. Okay, saya dah dapat ketiga-tiga intersection. Okay, persilangan garisan. Jadi untuk tentukan shape of my shadow, tentukan bayang saya, daripada bucu objek yang paling bawah you ambil, you pergi ke intersect yang pertama. Okay, become like this. Okay. Then you cantumkan antara titik. Then next one, yang ketiga saya cantumkan. Dan ketiga terus balik ke objek. See. Maybe you punya objek akan lain, okay? Maybe you punya objek akan lain dan bayang kamu akan lain. Dan shape you punya bayang depends, bergantung kepada you punya. Okay, sorry. Mungkin you punya bentuk bayang akan lain. Okay, mungkin akan lain bergantung kepada you punya bentuk objek dan juga bergantung kepada you punya ketinggian cahaya dan jarak pantulan. Okay, semua itu bergantung, depends. Okay, macam saya sudah dapat saya punya bayang. So, this is my bayang, okay. Ni bayang saya. Jadi, saya akan gelapkan. Untuk kesan cahaya, saya akan gelapkan bayang. Okay, akan ambil masa sikit lah. Okay. Make sure you habiskan semua, okay. Dan tak nampak pun apa putih. So, okay, lebih kurang lah ya. So, ini adalah bayang saya. Okay. Ini adalah bayang saya punya objek. Okay. The next one. You dah tengok cahaya mana you datang dari mana. Jadi, yang mana lebih gelap. Yang mana dapat cahaya dan mana yang tak dapat cahaya. Okay. Untuk di atas ni, confirm lah ya. Dia paling banyak dapat cahaya. So, you just biar saja dia putih.
Okey, antara ini dan ini, yang mana lebih dapat cahaya adalah, okey, you imagine you punya cahaya dari sini kan. Okey, this one and this one. Okey, mana lebih dapat cahaya? Tentulah this one, okey. So, ini akan lebih gelap daripada ini. Okey. Okey. So, saya buat sini gelap sikit.